jumlah tertinggi 57 kes jangkitan baru COVID-19 di China. Dalam Liga Perdana England, 2 orang diuji positif COVID-19 menjelang sambungan semula perlawanan Rabu depan. Ikuti juga nanti pengalaman lulusan pertama kursus seni bina Politeknik Nanyang. Semuanya dalam berita 8 malam. Berita jam 8 malam. Menteri MTI berkata pemerintah akan jaga setiap rakyat Singapura dan bantu perniagaan harungi dunia baru selepas COVID-19. Seorang anggota perkhidmatan awam diberkas kerana bocorkan maklumat sulit tentang rancangan pasca sakit reka. Di China, jumlah tertinggi kes baru COVID-19 dikesan sejak 13 April lalu. Salam sejahtera. Pemerintah akan menjaga setiap rakyat Singapura dan membantu perniagaan di sini dalam mengharungi dunia selepas COVID-19. Hampir $100 bilion diperuntukkan pemerintah bagi membantu mencapai objektif itu serta merancang, menyesuaikan diri dan melaksanakan kesemua rancangan. Demikian kata Menteri Perdagangan dan Perusahaan Chan Chun Sing hari ini dalam ucapannya kepada seluruh rakyat Singapura. Ucapannya adalah yang keempat dalam siri siaran nasional oleh 6 pemimpin negara ini untuk membentangkan rancangan-rancangan bagaimana Singapura boleh bangkit lebih kukuh daripada wabak COVID-19. Pandemik COVID-19 yang sedang melanda menjejas kehidupan dan mata pencarian segenap masyarakat seluruh dunia dan Singapura juga tidak terkecuali. Cik Chan berkata, ramai di sini sudah hilang pekerjaan dan ada pula melihat pendapatan mereka berkurangan. Ini akan membuat pasaran pekerjaan dijangka terus sukar buat beberapa tahun. Namun begitu, beliau yakin bahawa pemerintah tidak akan membiarkan berlakunya pengangguran yang meluas sehingga menghakis keyakinan dan harapan rakyat. Dengan menyelamatkan pekerjaan sebagai salah satu keutamaan pemerintah dalam dunia selepas COVID-19, beliau berharap golongan yang terjejas akan merebut 100,000 peluang pekerjaan serta latihan amalinya bakal disediakan. 100,000 jobs. That's 3 times our usual annual number. This is how many we will need to help those coming out from schools as well as those retrenched. We may well need to create more jobs if the situation worsens. Encik Chan bagaimanapun menasihati bahawa kehidupan seperti yang dahulu tidak boleh diteruskan selepas ini. Perniagaan-perniagaan juga perlu merubah model perniagaan mereka dengan mendekapi pendigitalan yang akan dibantu pemerintah. Perubahan-perubahan kepada norma baru seperti ini serta pelaburan pemerintah akan mengukuhkan lagi kedudukan Singapura di mata dunia. Throughout this crisis, we have also continued to show the world they can trust Singapore. We did not impose export restrictions or nationalize foreign investments. We kept our production lines open for global supply chains, including critical materials for surgical masks. We worked with companies to increase their production so that we could meet Singapore's and the world's needs. And we facilitated the continued flow of essential goods and people through our ports and airports. Satu lagi pelan jangka panjang, kata Encik Chan, adalah untuk terus membina prasarana keterhubungan seperti kawasan digital Punggol dan kawasan Tasik Jurong yang akan meningkatkan banyak perniagaan serta pekerjaan. Dalam pada itu, Encik Chan menekankan bahawa pemerintah akan memastikan setiap rakyat Singapura akan menikmati hasil pertumbuhan negara pada masa akan datang. Our promise is this. We will create opportunities for all Singaporeans, no matter how old you are, to improve your lives at every stage of your careers. So long as you are able and willing, we will support you. Saudara, anda boleh saksikan ucapan Bahasa Melayu Encik Chan Chun Sing pada 8.30 malam nanti di saluran Suria.
Dalam pada itu, saudara, Singapura mencatatkan 407 kes baru COVID-19 hari ini, membawa jumlah keseluruhan setakat ini kepada 40,604. Dalam laporan awal Kementerian Kesihatan, terdapat 9 kes di kalangan masyarakat. 4 merupakan rakyat Singapura atau penduduk tetap, manakala 5 yang lain adalah pemegang pas kerja. Sebilangan besar kes-kes baru itu adalah pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. MOH akan memberikan perincian lanjut malam ini. Sementara itu, jumlah kematian akibat COVID-19 di negara ini kini seramai 26 orang. Seorang lelaki rakyat Singapura berusia 73 tahun meninggal dunia disebabkan komplikasi yang dialami akibat jangkitan COVID-19. Kementerian Pendidikan menyatakan seorang pelajar menengah 4 dari Sekolah Menengah St. Anthony's Kenosha mungkin dijangkiti COVID-19 masa tempoh pemutus rantaian jangkitan. Pelajar berusia 15 tahun itu dikesan positif semasa ujian serologi iaitu ujian darah untuk mengesan antibodi terhadap virus COVID-19 sebagai petanda jangkitan yang berlaku iaitu pada masa lalu. MOE menyatakan guru kelas pelajar tersebut mendapati pelajar itu kelihatan kurang sihat semasa pemeriksaan visual dan ibasan suhu badan pada Rabu lalu. Beliau segera diasingkan dan kemudian dihantar pulang. Sebagai langkah berjaga-jaga, 47 pelajar dan 12 kaki tangan yang berhubung rapat dengan pelajar tersebut diletakkan di bawah cuti ketidakhadiran oleh MOE. Kesemua 47 pelajar dikesan negatif. Kerja-kerja pembersihan dan pembasmian kuman juga telah dilakukan di premis sekolah tersebut. MOE menyatakan kelas-kelas di sekolah tersebut akan diadakan semula seperti biasa mulai esok. Seorang kaki tangan perkhidmatan awam diberkas semalam kerana membocorkan maklumat sulit tentang rancangan pasca circuit breaker. Dia yang berusia 50 tahun adalah antara penerima yang dibenarkan untuk mendapat maklumat berkenaan menerusi pesanan WhatsApp. Polis menyatakan bahawa rakyat Singapura itu ditangkap di bawah akta rahsia rasmi. Dia didakwa mengongsikan maklumat tentang fasa 2 penyambungan kegiatan kepada beberapa anggota kumpulan sembang peribadinya di WhatsApp pada Khamis lalu. Maklumat itu kemudian dihantar kepada penerima lain sehingga tersebar luas. Siasatan polis sedang dijalankan. Sesiapa yang didapati bersalah menyebarkan maklumat sulit boleh didenda sehingga $2,000 dan dipenjara sehingga 2 tahun. China melaporkan 57 kes jangkitan baru COVID-19 dengan lebih separuh berpusat di Beijing. Jumlah itu adalah yang tertinggi bagi kes-kes baru yang dikesan di China sejak 13 April. Beberapa bahagian ibu kota itu sudah pun dikenakan sekatan. Kebanyakan kes dikaitkan dengan pasar borong Sinfadi. 11 kawasan kejiranan di daerah barat daya Beijing itu kini diletakkan di bawah perintah berkurung. Kini timbul kebimbangan berlaku penularan dalam kalangan masyarakat tempatan di China. Beijing akan menjalankan pemeriksaan keselamatan di seluruh industri makanannya. Jumlah terkumpul kes COVID-19 di tanah besar China kini mencecah lebih 83,000. Sementara, angka korban kekal tidak berubah dengan seramai 4,634 mangsa. Amerika Syarikat terus berusaha bendung rusuhan menentang perkauman dan kekejaman polis. Juga ikuti nanti naas lori tangki yang ragut 19 nyawa di China.